wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati, yang berhormat Ustaz Yusni Makfiah selaku pengarah Aid for Palestine, yang dihormati Saudara Haji Adram Musa selaku Bendahari Aid for Palestine, seterusnya Ustaz Ruslan Maisa mewakili NGO Abrokeh Malaysia, seterusnya seluruh rakan-rakan media yang hadir. Saya difahamkan daripada Bernama, Malaysia Gazette dan Harakah. Yang pertamanya bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama pada petang ini. Sebagaimana yang dimaklumkan, sidang media pada petang ini ialah berkait dengan pelancaran Aid for Palestine, di mana secara rasminya kita telah lancarkan pada hari Jumaat yang lepas, iaitu pada tanggal hari Jumaat berapa bulan? Tak ingat dah. Hari Jumaat yang lepas lah. Yang 13 hari bulan Oktober secara rasminya dilancarkan oleh Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang di Masjid Rusila, Terengganu. Hari ini kita buat satu sidang akhbar untuk kita memaklumkan beberapa perkara lah. Yang pertamanya, Aid for Palestine adalah cetusan idea daripada Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru ketika berlakunya konflik pada 2021, konflik di Palestin yang mengorbankan ramai jiwa dan banyak kerosakan. Pada 2021 tersebut kita telah melancarkan Aid for Palestine dan kita telah berjaya mengumpulkan sebanyak 150 NGO dan kita berjaya mengumpulkan derma dan sumbangan sebanyak 23 juta RM, dan kita telah salurkan bantuan tersebut kepada rakyat Palestin di Gaza dan juga di Baitul Maqdis dengan kerjasama NGO daripada Palestin, iaitu Cinta Gaza, dan juga daripada Turki yang merupakan rakan kongsi kita. Adapun konflik yang terbaru yang berlaku, iaitu bermula daripada 7 hari bulan Oktober yang lepas, yang masih lagi berterusan sehingga ke hari ini. Dan hari ini kita dikejutkan dengan satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan apabila tentera Zionis Israel melancarkan satu serangan yang mengenai ataupun menyasarkan hospital. Hospital tersebut saya difahamkan dimiliki oleh penganut agama Kristian. Maknanya di sini memberi satu signal kepada kita bahawa Zionis Israel ini bukan sahaja menyasarkan penganut agama Islam, bahkan juga penganut agama-agama yang lain. Sebab itulah isu Palestin adalah isu sejagat, bukan saja isu umat Islam, tetapi ia adalah isu kemanusiaan yang melibatkan semua bangsa, semua kaum dan semua penganut agama, khususnya dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama. Justru kita lancarkan Aid for Palestine yang saya telah sebut ketika perasmian pada hari Jumaat yang lepas sebagai Aid for Palestine 2.0 untuk kali ini. Dan
Cuma dia agak berbeza dengan Eid for Palestine kali pertama dahulu. Ketiga kali kelama dahulu, dari segi pengurusannya berada di bawah pejabat Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, iaitu ketika itu Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru diamanahkan sebagai Duta Khas. Berbeza dengan kali ini, kita bergerak atas nama PAS, Perikatan Nasional, dan NGO-NGO yang bersama-sama dengan kita, dan kita mengajak semua pihak supaya bersama-sama dengan kita. Jadi buat masa sekarang ini, kita masih lagi di peringkat permulaan. InsyaAllah kita akan terus menggerakkan aktiviti-aktiviti untuk kita memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia, dan kita akan kumpul dana sebanyak mungkin untuk kita salurkan kepada rakyat Palestin yang menderita pada hari ini, khususnya di Gaza. InsyaAllah kita dalam perancangan untuk mengadakan roadshow di seluruh negara, dan kita mengekalkan saudara Nadir Anduri sebagai duta khas untuk Eid for Palestine, dan juga Sheikh Ikrimah Sabri yang juga kita lantik sebagai duta Eid for Palestine yang berada di bumi Palestin. Untuk maklumat, Syekh Ikrimah Sabri ini ialah mufti, Imam Masjidul Aqsa. Ya. Jadi saya rasa itu saja untuk sidang media tamu sidang akhbar ni. Saya bukalah kepada pihak media jika sekiranya ada soalan ataupun penjelasan yang nak diminta. Dipersilakan. Saya nak perbetul, Syekh Ikrimah Sabri ini ialah Da'i Masjidul Aqsa dan juga bekas Mufti Agung Palestin dan Presiden Majlis Ulama Palestin. Ada disebut dalam ini. Okey. InsyaAllah rakan-rakan akan bantu saya untuk menjawab soalan ini. Buat masa sekarang ini, kita meletakkan 1 juta. Sasaran awal katanya 1 juta lah. Tapi kita telah dimaklumkan PAS sendiri telah meletakkan sasaran sebanyak 10 juta. Di antara yang backup macam sesi yang lepas juga lah. Backup utamanya datang daripada PAS dan parti-parti politik yang lain. Jadi di peringkat Sekretariat Eid for Palestine, kali ini kita jangkakan mungkin insya-Allah sekitar 10 hingga 12 juta untuk dapat. Berdasarkan serangan yang begitu dahsyat kan, agaknya bentuk bantuan yang diperlukan di sana bagaimana dan YB? Kita lihat mengenai Ipoh. Ya. Saya kira dia tidak jauh beza dengan sebelum ini. Maknanya dari segi bantuan tu lebih kepada keperluan harian, sama ada makanan, pakaian, obat-ubatan. Adapun untuk jangka masa panjang, ia akan melibatkan pembinaan semula lah rumah-rumah, permis-permis kerajaan, sekolah dan lain-lain lagi. Pandangan PAS dalam hal ini bagaimana ya? YB melihat suara dunia Islam terutama Malaysia dalam menggesa Israel untuk menghentikan pengeboman ke atas Palestin? Bagi PAS, kita konsisten sejak daripada kita sebagai pembangkang dalam kerajaan dan sekarang ini belum lagi berada dalam kerajaan persekutuan. Kita konsisten dalam isu Palestin sebagai isu utama umat Islam. Oleh kerana itulah setiap kali muktamar PAS, usul-usul akan sentiasa dibangkitkan oleh perwakilan berkait dengan isu Palestin. Bagi kita, keutamaan dalam isu Palestin ini ialah pembebasan Masjidul Aqsa. Kerana kita nak perbetulkan persepsi masyarakat bila sebut isu Palestin ini, setengah masyarakat melihat kepada Gaza. Memang kita tak nafikan dari segi kemanusiaan yang paling teruk ialah di Gaza. Tetapi yang paling utama dalam isu Palestin ini ialah pembebasan Masjidul Aqsa itu sendiri.
Dan kita dapat lihat apabila Hamas ataupun Al-Qassam, Brigade Al-Qassam melancarkan operasi pada sebelum ini dan pada kali ini menyandarkan Masjidul Aqsa, Tufan Al-Aqsa, itu untuk memberi satu signal bahawa isu utama kepada isu Palestin ini adalah isu pembebasan Masjidul Aqsa. Dan kita berterima kasih dan juga bersama-sama dengan pendirian negara-negara Islam yang tegas dalam isu ini. Namun begitu, terdapat negara-negara Islam yang tertentu yang tidak mengambil sikap yang sewajarnya. Begitu juga negara-negara bukan Islam yang mengambil sikap yang jelas dan tegas, seperti Colombia yang membuat satu keputusan yang sangat mengejutkan kemarin apabila kerajaannya menghalau duta Israel di sana. Dan juga kita melihat pendirian yang diambil oleh Rusia yang agak kontra dengan Barat. Jadi itu tidak peliklah dengan konflik yang berlaku di Ukraine. Adapun pendirian Malaysia, kita melihat apa yang penting ialah garis merah pendirian Malaysia ini ialah kita tidak mengiktiraf sama sekali negara haram Israel. Ini satu pendirian yang mesti dipertahankan sejak daripada kita mencapai kemerdekaan sampai hari ini. Jadi kita konsisten dengan pendirian tersebut. Dan kita mengharapkan kerajaan PHBN pada hari ini akan mengambil ataupun meneruskan sikap yang sama dan tidak longgarlah dalam isu Palestin ini. PH sebenarnya ada beritahu yang akan bertemu dengan beberapa pemimpin dunia berkenaan dengan isu Palestin sendiri untuk membangun paling ini. Jadi mungkin apa harapan PAS sendiri dengan tindakan proaktif yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri? Kita menyokong kerana itu adalah pendirian kita sejak daripada awal. Cuma kita perlu lebih tegas lagi. Saya kira pendirian Malaysia yang paling tegas dan dipuji ialah di zaman Tun M, sama ada ketika menjadi Perdana Menteri pertama maupun Perdana Menteri yang kedua. Di pentah-pentah antarabangsa, Tun M sangat kehadapan dalam isu Palestin ini. Tidak sebagaimana PMX, dengan maaf, yang kita lihat masih lagi tidak dilihat kehadapan dalam isu Palestin. Sebagai contoh, tidak jelas kenyataannya semasa ucapan di dalam persidangan UN baru-baru ini, sehingga menimbulkan banyak persoalan-persoalan. Bahkan kita melihat daripada sikap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak lebih jelas dan lebih kehadapan berbanding dengan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai contoh, dalam konflik yang berlaku sebelum daripada tahun 2021, Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri pada ketika itu pergi melawat ke Gaza. Jadi itu satu sikap yang terpuji dan PAS pada ketika itu, menyokong dan mendukung sikap yang diambil oleh Datuk Seri Najib. Maksudnya PMX lebih keras dalam suara. Ya. Bukan saja dari sudut kenyataan, tetapi juga dari sudut tindakan. Kenyataan ni siapa-siapa dia boleh buat, tapi dari sudut tindakan itu yang lebih penting. YB kita lihat kan pintu Rafah masih lagi tidak dibuka oleh Mesir, YB. Bagaimana pandangan YB tentang isu ini? Adakah perlu negara ini buka segera pintu Rafah supaya bekalan kemanusiaan dapat masuk dengan segera? Ya. Sebab itu kita melihat isu Palestin ini perlu digerakkan secara bersama, khususnya dalam konteks penyelesaian dari sudut diplomasi. Maka di sini perlu kepada negara-negara
yang bersempadan dengan negara haram Israel memainkan peranan yang penting dalam konteks ini, Mesir. Sebab itulah bagi Aid for Palestine, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita bekerjasama dengan rakan-rakan NGO, khususnya daripada Turki. Jadi Turki mempunyai peranannya, Mesir pun mempunyai peranannya, dan sikapnya diambil oleh Mesir pada konflik kali ini satu sikap yang terpuji. Satu pertemuan antara Menteri Luar Mesir dan Turki diadakan baru-baru ini untuk memberi satu tekanan kepada UN dan juga negara-negara barat supaya membuka pintu kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang berada di Gaza. Jadi itu satu sikap yang sangat baik, dan juga pendirian Mesir yang dinyatakan oleh Presiden Al-Sisi, Abdul Fattah Al-Sisi, mengatakan bahawa dia tidak bersetuju sama sekali rakyat Palestin yang berada di Gaza untuk keluar dan berhijrah khususnya ke negara Mesir. Mereka mesti kekal dalam Gaza kerana Gaza adalah tanah air mereka. Jadi ini satu signal yang sangat jelas kepada negara haram Israel dan pendukung-pendukungnya, khususnya Amerika Syarikat dan negara-negara barat yang berhasrat mahu mengeluarkan rakyat Palestin daripada Gaza, lalu mereka nak ditempatkan di satu wilayah di Mesir, iaitu wilayah Sina, supaya Israel, negara haram Israel, boleh sekali lagi menjajah bumi Gaza. Jadi ini satu sikap yang sangat terpujilah daripada negara Mesir yang mahu rakyat Palestin di Gaza kekal di dalamnya. Dalam masa yang sama melakukan tekanan diplomasi untuk dibuka pintu Rafah supaya dihantar bantuan kemanusiaan di sana. Last sekali daripada saya, bila agaknya bantuan ini akan disampaikan? Kita akan melihat dan akan memantau perkembangan daripada semasa ke semasa. Apa yang penting ialah kita punya pendirian. Yang pertamanya, kita mahu bantuan ini sampai kepada rakyat Palestin. Maka di sini ada isu-isu yang berkait dengan integriti, keterusan dan seumpamanya. Maka ia sangat penting. Sebab itulah kita mendapat nasihat daripada rakan-rakan kita. Maka di sini kita lihat pendekatan yang terbaik ialah dengan bekerjasama dengan rakan-rakan sama ada di Turki ataupun di Jordan ataupun di negara-negara lainlah. Untuk maklumatnya, kita tidak boleh hantar secara direct ke Gaza, tak boleh. Kena ada perantaraan. Jadi perantaraan inilah yang kita lihat supaya kita dapat mengurangkan risiko semaksimal mungkin, supaya bantuan yang sampai kepada rakyat Palestin di Gaza itu sampai dengan semaksimal mungkin. Itu kita punya pendekatan yang kita ambil lah. Buat masa ni kita telah menyalurkan bantuan awal sebanyak 100,000. Telah sampai, ya. Okey, ada lagi? Untuk tambahan, kita pasal starting 2021, projek-projek kita kat sana tu memang dah sedia ada. Bangunan kerajaan kita buat, termasuklah hospital dan juga bantuan pembangunan ekonomi, mikrokredit yang daripada dana yang lepas sustain dan terus berjalan. Dan pada hari ini ni memang kerana network sebagaimana kita katakan, jaringan itu kita dah kuat, jadi memang akan berterusan. Hujung minggu ni pun dah disalurkan lagi tambahan 100,000, dan yang paling utamanya kita cuba nak dapatkan generator, genset untuk menghidupkan hospital-hospital kerana bekalan elektrik sekarang ni memang dah shutdown, dan memang keadaan cukup worse lah. Cuma peralatan tidak boleh dapat masuk. Kita dapat laporan kesemua genset pada hari ini sudah sold out. Ada yang ada kena bom balik, habis hancur. Jadi kita termasuklah bangunan kita yang baru telah dibom
pada 14 hari bulan baru ni. So, bangunan apa tu ya? Bangunan Kementerian Buruh. Bangunan Kementerian Buruh. Kita punya biayai RM1.1 juta. Kena bung juga. Ya. Runtuh sepenuhnya. Habis sebagian kau. Sebahagian yang Dan antara sumbangan kita bagi yang hari ini berfungsi dengan baik, aktif, iaitu ambulans. Ambulans. Hasil daripada dana Aid for Palestine 2021 yang kita kumpul, kita bagi ambulans. Dan dalam serangan yang berlaku ni pada periode yang lepas, memang ambulans itu diaktifkan semaksimum mungkin untuk keluarkan masa-masa yang berada bawah beban umpama. Banyak ambulans dibeli untuk sana. Tuan Menteri? Berapa biji ni? Itu satu yang atas Fahri dengan calculation tu ada beberapa lah yang NGO. So, target kita insyaAllah harap melepasi daripada sasaran atau daripada kutipan Aid for Palestine 1.0 lah 2021. Dan melalui PAS kita telah mengarahkan negeri-negeri lah untuk menggerakkan dana. Dan kalau 2021 negeri yang jumlah dana terkumpul paling banyak, paling tinggi adalah Terengganu, 3 juta lebih. Kemudian susuli dengan Kelantan 2 juta lebih, Kedah 1 juta lebih. Total keseluruhan daripada negeri-negeri ini melalui Badan Pengurusan PAS negeri adalah RM16 juta. Terima kasih. Okey, ada lagi? Kalau tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Jadi kita